Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita tadabbur ringkas surah Yusuf. Kita akan masuk pada ayat yang ke-109, muka surat 112 bagi nota yang bercetak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Terjemahan ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak mengutus sebelum kamu. Kamu di situ merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tidak ada utusan Allah sebelum Nabi ini melainkan orang lelaki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Di antara penduduk negeri maksudnya rasul-rasul yang Allah pilih, mereka dapat wahyu, dan rasul itu sebenarnya adalah orang kampung, orang yang dipilih di kalangan umat itu. Kalau macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi penduduk Mekah, Rasul yang dipilih adalah penduduk negeri Mekah. Maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang Arab musyrikin ini supaya mereka ini banyak berjalan, mereka banyak mengembara, yang mana pengembaraan mereka itu mereka akan dapat belajar, mereka akan dapat ambil teladan daripada kisah umat-umat terdahulu yang lebih hebat dari mereka, yang lebih kuat dari mereka, tetapi apa dah jadi kepada mereka yang Allah telah musnahkan. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ini, seperti mana kaum Nabi Allah Hud, kaum Ad, kuat mereka ni, hebat mereka, tapi apa jadi dekat mereka? Telah Allah musnahkan. Kaum Thamud, begitu juga kaum Nabi Allah Saleh. Jadi Allah Ta'ala minta mereka ni kalau mereka mengembara, pergi pada satu tempat kepada satu tempat, lalu di tempat-tempat orang kena azab, maka sepatutnya ia memberikan keinsafan.
Dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. So Allah mengingatkan bahawasanya apa yang akan terjadi nanti di hari akhirat, kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada dunia bagi sesiapa kalau ia memang takutkan Allah, dia takutkan azab Allah, maka mereka akan berusaha apa? Berusaha supaya tidak dimurkai oleh Allah, maka ia akan mencari akhirat berbanding dunia. Maka Allah tutup dengan ayat dengan persoalan, maka tidakkah kamu memikirkannya? Okey, ayat ini mari kita lihat tafsiran ringkas. Kata para ulama, ayat 109 ini adalah satu penghinaan bagi orang musyrikin, penyembah berhala, patung-patung, yang keras kepala, yang terus nak menolak kerasulan Nabi Muhammad, yang masih nak buat syirik. Mereka ni tak mahu fikir, tak mahu fahamkan apakah wahyu yang telah dibacakan kepada mereka. Walaupun Nabi sampaikan, sebab Nabi ni orang Arab, Allah pilih di kalangan orang Arab, Quran turun bahasa Arab. Jadi tak ada alasan mereka kata kami tak fahamlah Muhammad ni cakap apa. Tak ada. Orang kampung mereka kenal Muhammad tu daripada Nabi itu kecil lagi. Mereka tahu akhlak Nabi, perangai Nabi. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka tak mahu berubah, mereka tak mahu menerima. Mereka keras kepala dan masih dalam keadaan kesyirikan. Sepatutnya mereka ni apa? Fikir, ikut, supaya ingat kehidupan di hari akhirat. Baik, ayat ini apa yang dapat kita pelajari? Walaupun ayat ini dia sangat dikaitkan dengan watak orang Arab musyrikin, tetapi pengajaran dia terpakai kepada semua. Nombor satu, kita dapat belajar para rasul, mereka ini memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa? Kerana rasul itu adalah di kalangan manusia. Waktu Allah pilih Nabi ni bukan malaikat, tetapi dia adalah manusia. Dalam masa yang sama, Rasul itu bukan perempuan, tetapi Rasul itu lelaki. Okay. Kemudian nombor 3, kita dapat belajar kalau Rasul itu dipilih di kalangan penduduk setempat, penduduk tempat itu, maka Rasul ini sangat faham akan konteks masalah yang ada pada kaumnya. Maka mungkinlah daripada pengajaran ayat inilah, maka kalau nak memilih calon-calon, pilih orang setempat tu. Contohnya macam itulah kan, sebab nak masuk peraya umum dah, peraya negeri contoh. Rasul pun macam tu. Kalau memilih Rasul yang tak tahu adat kampung itu, tak kenal orang kampung itu, tak boleh berbahasa dengan bahasa orang itu, maka sukarlah nak menyampaikan dakwah. Jadi sepatutnya orang Arab musyrikin tak ada lagi alasan kata Muhammad ni tak fahamlah tentang keadaan mereka, apa isunya, tidak. Tetapi Nabi itu sangat memahami kaumnya, sebab dia dipilih di kalangan mereka. Nombor 4, kenapa Allah minta banyak berjalan? Ini adalah satu ayat ya daripada banyak ayat. Dia dalam Quran ada lebih kurang dalam 14 ayat yang Allah suruh kita travel. Allah suruh kita buat journey. Siapa yang suka mengembara daripada satu tempat ke satu tempat, dia suka berjalan kan? Tapi bukan berjalan kosong-kosong. Ada orang berjalan ni semata-mata dah tak ada benda nak buat dah kan, duit banyak, dia pergi berjalan sekadar nak
happy-happy, yang itu bukan yang Allah kehendaki sebenarnya. Ya Allah kehendaki, berjalanlah. Sebab itu dalam ayat ni kita jumpa perkataan apa? Kita jumpa perkataan Allah kata, afalam yasiru fil ardi. Berpergian dekat sini maksudnya apa? Kenapa kamu tak nak mau mengembara? Sebab tu dalam Quran ya, ada 14 perintah. Dia bukan ni, dalam Quran dia ada 14 ayat yang Allah datangkan perintah mengembara, dan juga macam ayat tu kata kerja mengembara. So siapa yang dia suka pergi satu tempat ke tempat tu, sebenarnya dia ikut perintah Allah tu. Sebab Allah kata kenapa mereka tak mahu mengembara, melihat, belajar tentang umat-umat yang pernah Allah musnahkan contohnya. Okey, jadi ayat 4 ni, pelajaran 4, tuntutan untuk sentiasa berfikir, merenung tentang umat-umat yang pernah dibinasakan. Macam yang saya sebut sebelum ini, ada orang dia pergi dekat tempat umat yang dibinasakan. Ada orang dia pergi Mesir, dia tengok cerita pasal, dengar pasal Firaun. Sepatutnya dia mengambil apa? Dia mengambil faedah. Oh, hebatnya Allah, tengok apa dah jadi kepada Firaun. Walaupun ada kuasa, walaupun tentera ramai, mati lemas dia. Jadi kita pun ambil pengajaran supaya tak nak jadi macam Firaun, tak nak jadi macam kaum Lut, tak mau jadi macam kaum Samud, tak mau jadi macam kaum Nabi Allah Saleh. Okey, itu pelajaran yang keempat. Nombor 5, kehidupan akhirat lebih baik dari dunia. Siapa-siapa yang dia jadi orang bertakwa, sudah pasti dia akan memilih kehidupan akhirat daripada dunia, dengan dia melakukan ketaatan, dia meninggalkan larangan. Kerana ini dipanggil sifat bertakwa. Kemudian nombor 6, dalam ayat itu secara tak langsung menuntut kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Okey, selesai ayat 109. Jom kita masuk ayat ke 110. Okey, ayat 110 ni, ayat ini sebelum kita baca, kita lihat dahulu dia punya hubung kait ayat 110 ini dengan cerita-cerita Nabi Allah Yusuf yang sebelum ini, sampailah ayat yang 109 lah. Okey, kata para ulama, Allah hendak memberitahu seteruk mana ujian yang datang dalam bab dakwah khususnya, ataupun dalam bab perkara apa sekalipun, akhirnya akan berjaya. Macam kita belajar kisah Nabi Yusuf kan, depan dia semua ujian, tapi penghujungnya apa? Kejayaan, kebahagiaan. Terutama dalam ruang lingkup menyeru manusia kepada Allah. Okay, tentu ada banyak dugaan, tentu ada banyak ujian, orang kecam, orang tuduh dan macam-macam. Namun Allah Ta'ala nak ingatkan, seteruk mana pun ujian yang diterima pada awal-awal dakwah, kesudahannya adalah baik. Itulah cerita dalam cerita Nabi Allah Yusuf. Okey, seolah-olah ayat ini Allah nak tujukan kepada Nabi SAW supaya apa? Sabar. Keras kepala macam mana pun orang Arab musyrikin ni, seteruk mana pun mereka, awal macam mana pun kamu susah Muhammad, hujungnya nanti kamu akan berjaya Muhammad, macam Nabi Yusuf berjaya. Okey, dalam masa yang sama kita tengok para ulama kata, janganlah engkau wahai Rasul minta disegerakan kemenangan ke atas orang-orang yang mendustakanmu, kerana para Rasul sebelummu tidak pernah mendapat kemenangan dengan secara segera, kerana satu hikmah yang telah kami ketahui. Maksudnya ayat yang kita nak baca ni, ayat ni seolah-olah memujuk Nabi, jangan cepat-cepat nak minta mereka ni azab, sabar. Okey, Rasul-Rasul dulu pun macam tu. Dia bukan menang, dia bukan berjaya, hantar sekejap terus berjaya, tak ada. Mereka dakwah sampai satu ketika mereka akan berjaya.
Okey, so kita baca ayatnya terlebih dahulu. Hatta idza istay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Mari kita lihat terjemahan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, sehingga apabila para rasul berputus asa dan meyakini bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang yang berdusta, maka pertolongan kami akan datang kepada mereka. Okey, bukan berputus asa tu bermaksud Rasulullah, para rasul ni mereka macam cepat nak kecewa dakwah, tak. Maksudnya sampai satu ketika memang dah tak nampak jalan dah. Memang umat dia dah macam memang tak nak menerima dakwah dah. Maka pada ketika itu Allah akan datangkan pertolongan. Macam Nabi Nuh 950 tahun dakwah siang malam pagi petang. Nanti kita akan belajar kisah Nabi Nuh. Lepas belajar surah Rahman, Al-Waqi'ah, baru kita masuk kisah Nabi Nuh. Satu surah tu 29 ayat pasal Nabi Nuh saja. Kita kena belajar macam Nabi Nuh. Sabar. Sampai 950 tahun dah sampai tahap klimak dah tak boleh buat apa. Itu yang Nabi Nuh doa tu. Allah turunkan azab yang taufan besar. Bukan setahun, tapi 950 tahun. Itu yang Allah nak datangkan contoh tu. Lalu kalau pertolongan Allah tu sampai, Allah selamatkan sesiapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah musnahkan, ada yang Allah selamatkan. Lepas tu Allah kata apa? Azab kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada kaum yang berdosa. Kalau tak nak berubah juga, tak nak bertaubat juga, tak nak dengar cakap Rasul, kalau azab Allah itu sampai, tak ada siapa pun boleh selamatkan. Jadi ayat-ayat ni sebenarnya nak nak disasarkan kepada penduduk musyrikin, penduduk Mekkatul Mukarramah, supaya mereka insaf mengingati kisah umat-umat Rasul yang terdahulu. Okay, ayat ini apa maksud dia sebenarnya? Secara tak langsung kita tengok apa kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa pertolongan dia akan diturunkan kepada para rasulnya ketika mana mereka berada dalam keadaan yang sangat sulit dan mereka menunggu-nunggu pertolongan dari Allah pada saat-saat mereka memerlukan. Maknanya para rasul ni apabila dah sampai tahap mereka tahu umat dia memang tak akan beriman, maka ketika itu Allah akan menurunkan pertolongan. Jadi ayat ni bagi semangat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya teruskan bersabar, maka Allah turunkan surah
Yusuf. Jadi apa pelajaran dia tuan-tuan dan puan? Sebelum kita tamatkan pengisian kita pada pagi ini, kita lihat ada 4 pengajaran. Yang pertama, pertolongan, kemenangan dia akan dapat setelah bersusah payah dan bersabar dalam berdakwah. Dakwah ni, ajak orang buat baik ni bukan benda yang senang. Tapi percayalah, Allah akan tunjukkan kebenaran apa yang kita sampaikan setelah kita sabar. Pelajaran nombor 2, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan para rasul dan orang yang mengikut rasul. Jadi pelajaran nombor 1 ni kita boleh kuatkan dengan ayat surah Asy-Syarah ayat 5 hingga 8 lah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebab tu jangan putus asa nak dakwah pada ahli keluarga, nak sampaikan dakwah kepada orang setempat, pada ahli qaryah, jamaah dan sebagainya, kena sabar. Pasti Allah akan bagikan pertolongan. Okey, pelajaran nombor 3 dekat sini kita dapat belajar adanya sifat kehendak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita jumpa tadi Allah tu mengkehendaki. Nombor 4, tiada sesiapa yang boleh menghalang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau azab Allah datang, tak ada siapa boleh menghalangnya. Kita kuatkan dengan suratul Ra'd ayat nombor 11. Jadi kita berhenti pada ayat ini, tak sempat nak khatamkan. Esok insya-Allah hari Khamis kita akan khatamkan surah Yusuf. Tapi cara khatam, kalau orang dulu dia khatam ayat Quran bukan makan-makan. Kita khatam Quran buat apa? Pulut kuning makan. Orang-orang dulu salafus soleh kalau mereka nak khatamkan Al-Quran, mereka puasa. Jadi dah hari Khamis kan? Kita bukan khatam Quran, kita khatam belajar. Kita dah masuk 10 awal bulan Zulhijjah ya tuan-tuan dan puan. 10 awal bulan Zulhijjah ini kelebihan dia sangat besar. Semua kita faham. Jadi moga-moga Allah berikan kita banyak manfaat. InsyaAllah esok kita habiskan ayat 111. Kita buat sedikit kesimpulan. Lepas tu hari Jumaat ataupun esok kalau sempat lagi, kita buat sedikit pengenalan suratul Rahman. Surah Ar-Rahman. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.